Malaysia negara Islam. Hari itu menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jami'in ditanya dalam parlimen, dan menteri kata negara ini bukan negara sekular. Bukan negara sekular. Tapi dia tak jawab pasal negara Islam ataupun tidak. Tapi bila kita bantu hujah-hujah itu menyatakan negara ini negara Islam. Negara ini negara Islam kerana perkara 3 menyatakan Islam adalah agama bagi persekutuan. Satu, ya. Di mana-mana negara di dunia atau di peringkat antarabangsa, pernahkah Malaysia ini dikenali sebagai negara sekular? Kita anggota OIC. Apa OIC? Tidak ada orang yang mengenali Malaysia ini sebagai sebuah negara sekular. Semua mengenali Malaysia sebagai negara Islam. Reputasi kita orang Islam. Negara kita negara Islam. Perlembagaan kata Islam adalah agama bagi persekutuan. Jadual keempat perkara 37 dibaca dengan jadual keempat Perlembagaan Persekutuan mengenai sumpah yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong pada bila-bila masa akan tetap melihara agama Islam. Sumpah jawatan kepada ketua utama negara akan menjaga Islam. Di mana titik poin negara ini pernah menjadi negara sekular? Di mana Islam telah dipisahkan? Di mana kita menolak Islam atau menolak agama? Tidak ada masa negara ini menjadi sebuah negara sekular. Bila dia menjadi negara sekular? Tetapi sistem yang kita amal itu dalam kes Cik Omar Cik So, sistem meluluskan undang-undang melalui parlimen, dia kata sekular. Sistem memberi kekuasaan kepada perlembagaan, supremacy of the constitution menjadi sekular. Tetapi kita kena ingat, perlembagaan tidak pernah menolak Quran dan Sunnah. Tidak ada perkataan sekular dalam perlembagaan. Tidak pernah menolak Quran dan Sunnah. Jadi di mana sekular? Nampak? Kita nak kata sekular, cari sekular. Okey, sekular dalam erti kata negara tidak boleh melebihkan satu agama daripada agama yang lain. Macam mana tidak boleh melebihkan Islam? Sebab dalam perkara 12 contohnya, perkara 12 dalam bracket 2, kerajaan boleh membantu keuangan, memberi keuangan kepada institusi-institusi Islam. Negara sekular mana nak bagi pada agama Islam? Mana ada negara di dunia nak bagi pada Islam dan menyebutnya dalam perlembagaan? Dan semua negara di dunia ini mempunyai perlembagaan bertulis dan jelas dalam perlembagaan, kecuali Great Britain, New Zealand dan Israel. Kalau kita iktiraf sebagai negara, dia tidak ada perlembagaan, dia tidak ada perlembagaan tulis. Dari negara lain tak ada. Jadi hujah saya sekarang, negara ini tetap negara Islam. Sama ada kita mukmin, muttaqin, muslimin, itu soalan lain. Yang tidak maknanya Muslim. Ada Muslim tak sayang kan? Tapi Muslim tetap Muslim. Kalau meninggal tanam kat kubur, bukan bakar. Ya, sama kita Muslim, mukmin, muttaqin, muslimin. Cuma kalau kita kata, tunjukkan kita negara Islam mana yang perfect. Negara Islam mana yang perfect? Manusia Muslim mana yang perfect? Tak ada. Sebab Islam ni is a process. It's a process. Semua nak jadi muttaqin kan? Akramakum indallahi atqakum. Nak cari takwa, yang bertakwa ada proses. Jadi Nabi yang dijamin dengan syurga itu beribu-ribu kali berzikir pada setiap hari. It's a process. You cannot find a state which has 100% religion of Islam being practiced. You cannot have. Tak ada negara di dunia. Orang kata kenapa tak ambil undang-undang Saudi bawa kat Malaysia? Tahu tak undang-undang Saudi dengan bangganya saya kata belajar dekat Eko tu. Saya jadi tenaga pengajar untuk hakim-hakim Mahkamah Syariah di Saudi Arabia. Brunei yang buat hudud. Pergi tengok undang-undang dia sama yang kita apply takzir tu. Sama. Pergi Aceh tengok. Mereka belajar daripada Terengganu. Kan negeri. Sebenarnya, satu lagi saya nak cerita. Sejarah kita kena tahu. Undang-undang perlembagaan yang pertama diluluskan di tanah Melayu ini, Perlembagaan Negeri Johor pada tahun 1865,
Perlembagaan keduanya Perlembagaan Negeri Terengganu 1911, yang mana dalam dua perlembagaan ini menyatakan bahawa negeri Johor dan jajahan takluk Johor, negeri Terengganu dan jajahan takluk negeri Terengganu adalah negeri yang bersifat Islamiyah Melayuiyah, beragama Islam, berbangsa Melayu, negeri itu. Jadi bila nak kata dia jadi sekular? Bila British datang, Melayu Union pun tak ada. Bahkan undang-undang Islam itu juga diperkenalkan. Maknanya walaupun dia telah dipinggirkan semasa British, tapi dia tidak dihapuskan semasa British. Dipinggirkan, betul dipinggirkan. Tapi raja tetap raja berdaulat menjadi ketua agama Islam. India merdeka sebagai sebuah negara sekular, walaupun agama Hindu itu masih terkenal. Dan mereka bunuh raja India, ramai ratusan raja juga dibunuh di India, dan mereka merdeka dengan sebuah negara sekular. Menunjukkan kepentingan al-muluk, kepentingan raja, kedudukan raja sebagai ketua agama. Great Britain pernah membunuh Charles I. Raja mereka membunuh. 20 tahun kemudian mereka mencari raja yang beragama Protestan untuk menjaga agama. Ad-dinu ala mulukihim. Maksudnya ada raja yang menjadi ketua agama. Raja teramal agama tu bukan orang kata institusi itu pribadi raja, bukan institusi raja yang menjadi penjaga kepada agama. Institusi raja itu soal lain. Kalau dia melaksanakan sumpah jawatan dia sebagai penjaga Islam, tak ada masalah. Jadi bagi saya sudah jelas, satu lagi kita orang Islam kena kata negara ini negara Islam. Sebab kalau kita tidak kata negara ini negara Islam, di mana kita nak letak benih Islam? Kita kata foundation dia ni sekular. Kalau sekular nak letak Islam kat mana? Tak ada can nak letak Islam. Nak letak hudud kat mana? Tak ada can nak letak. Kalau kita kata negara ni negara sekular. Negara sekular dia akan perkenalkan LGBT. Ikutlah prinsip-prinsip. Kenal LGBT apa? Lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex dan queer community kan. Dia kena kata negara Islam. Tapi mungkin nak jadi mukmin tu kemudian hari.